Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Lagi suasana di dalam Dewan Rakyat, sahabat-sahabat semua. Dan tiba masanya penggulungan Datuk Seri Mat Sabu ya, berkaitan dengan isu-isu panas yang selalu dibuat ya dipolitikkan oleh pihak pembangkang khususnya. Dan ketika sesi penggulungan ini juga Datuk Seri Mat Sabu menerima berbagai persoalan, didesak, diprovokasi, tapi akhirnya ya dengan tenang menjawab soalan-soalan daripada ahli parlimen PAS dan juga Bersatu, khususnya pembangkang. Jadi menarik untuk kita dengar sahabat semua kenyataan dan juga ucapan penggulungan ya daripada Datuk Seri Mat Sabu. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton dan juga dengar bersama ya kenyataan atau penggulungan daripada Mat Sabu. Tuan Di-Pertua, saya ingin memberi fokus utama kepada isu padi dan beras yang menjadi topik utama yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat ketika perbahasan. Jawapan saya ini memang dipandu oleh pegawai-pegawai kerajaan. Yang berhormat Pendang, Kubang Pasu, Jeli, Betong, Pokok Sena, Jerantut, Ulu Terengganu, Batang Lupa, Kuantan, Kubang Pasu, Dungun dan Sembrong telah membangkitkan isu kekurangan beras putih tempatan di pasaran. Untuk makluman ahli yang berhormat, isu berkenaan kekurangan beras putih tempatan di pasaran telah dijawab melalui pertanyaan lisan, kamar khas dan turut dijelaskan melalui sesi penerangan menteri pada 9 Oktober 2023 di Dewan Yang Mulia ini. Secara ringkas, pihak KPKM telah melaksanakan pelbagai langkah intervensi seperti berikut. KPKM telah melaksanakan operasi beras putih tempatan 17 Jun 2023 di seluruh negara. Yang kedua, operasi jamin yang telah dilancarkan pada 7 Julai 2023 melalui kolaborasi secara strategik dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Yang ketiga, KPKM telah melaksanakan operasi beras putih tempatan mulai 16 Ogos meliputi pemeriksaan di kilang padi dan pemborong beras. Yang keempat, langkah penguatkuasa diperkasa melalui arahan had pembelian maksimum kepada pembeli dengan had pembelian 100 kg di peringkat awal dahulu. Yang kelima, melaksanakan pelbagai ses libat urus bersama pihak berkepentingan dalam industri. Yang keenam, KPKM telah melancarkan program khas beras putih tempatan bersama pengilang beras untuk mengeluarkan tambahan 20% stok pengilang padi sebanyak 23,000 tan metrik sebulan bagi tempoh setahun. Yang ketujuh, penglibatan lembaga pemasaran, FAMA, LPP turut dilibatkan dalam pengedaran jualan runcit secara langsung untuk membantu khasnya kawasan luar bandar dan pendalaman. Yang ke-8, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan 4 langkah intervensi. FAMA dan LPP telah diminta terlibat untuk membantu kerajaan terutama dalam agihan beras putih tempatan. Yang kedua, semua perolehan pembekalan beras putih tempatan di bawah kontrak kerajaan akan menggunakan beras putih import dan semuanya ini akan terlaksana sehingga selesainya 30 April tahun depan. Yang ketiga, menubuhkan task force khas yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri KPKM sehingga kini. Hingga kini 3 kes tangkapan telah dibuat. Makalah terdapat 7 kes lagi yang telah diambil tindakan oleh KPDN. Saya menyerulah melalui siaran ini, mereka yang mendengar, terutama sekali pengilang-pengilang, pemborong, patuhilah arahan-arahan kementerian. Jika berlaku serbuan, penangkapan, payah, mungkin kilang mereka disitar, sebelum itu mereka susah untuk nak menjalankan perniagaan semula. Sebab itu ambil langkah awal. Sebelum ada serbuan dan sebagainya, biarlah kami membetulkan kalau ada kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan sebelum ini. Yang keempat, dalam konteks Sabah dan Labuan Sarawak, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan subsidi sebanyak
RM950 per metrik tan beras putih import mulai 5 Oktober. Melalui kaedah ini, harga runcit beras putih import terkini di wilayah ini adalah di sekitar RM28 bagi sekampit 10 kilogram. Susulan pengumuman kerajaan India berhubung larangan mengekspor beras putih bukan basmati pada Julai 2023, saya telah berunding dengan kerajaan India dan hasilnya kerajaan India telah memberikan kota khas kepada Malaysia melalui kelulusan ekspor 170,000 tan metrik beras putih bukan basmati. Dengan langkah dan inisiatif yang telah saya sebut tadi, KPKM optimis isu kekurangan bekalan beras putih tempatan di pasaran dapat direda dan diselesaikan. Yang Berhormat, sikit nak bagi pandangan. Boleh tak kita, terima kasih. Jangan Betul. panjang-panjang. Tak. Apa ni, boleh tak kita buka sikit perundingan tu selain daripada India, negara-negara lain yang juga menyalurkan beras. Jadi kita boleh bersaing harga lah di segi tu untuk kita menjimatkan sikit kos. Terima kasih. Terima kasih pandangan. Dan memanglah kita juga boleh berbincang dengan Pakistan, Vietnam yang kita akan lihat di sudut harga dan sebagainya untuk kita mengimport. Terima kasih atas pandangan itu. YB Beluran, Sungai Besar, Sabak Bernam, Pasir Gudang, Sik, Kedah, Matampauh dan Pasir Putih telah membangkitkan isu berkenaan cadangan supaya harga lantai belian padi dinaikkan. Melalui pembentangan Belanjawan 2024, kerajaan telah memutuskan untuk meningkatkan... Yang Berhormat Menteri, celah sikit. Okey, gantang. Habis ayat ni, Ustaz? Habis ayat. Daripada meningkat harga lantai belian padi daripada RM1,200 kepada RM1,300 tan metrik. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kali terakhir harga lantai padi dinaikkan 2014, iaitu daripada RM750 kepada RM1,200. Itu yang terakhir harga lantai dinaikkan. Saya ucapkan tahniah kepada Kementerian mengambil langkah-langkah yang agresif. Tetapi sehingga kini, beras putih tempatan tidak dapat dijumpai dalam pasaran. Dia hanya beras putih import. Harganya melebihi RM32 sehingga ke RM50 harganya. Jadi apakah langkah-langkah drastik kerana rakyat sekarang ini tidak mendapat beras putih tempatan dengan harga yang sepatutnya? Langkah-langkah untuk import, saya setuju, tetapi apakah langkah drastik kerana kita mengawal harga beras tempatan dan kita membiarkan harga import. Jadi ada tendensi untuk beras tempatan dijual pada harga import. Boleh tak kerajaan memikirkan bagaimana untuk menyamaratakan dia punya ground, basic dia, iaitu tidak ada subsidi tetapi diberikan insentif kepada output. Sekarang ni ada subsidi benih padi, ada subsidi baja dan racun. Kalau kita hapuskan ini, harga insentif diberikan kepada output. Jadi semua orang akan balance dan harga akan lebih stabil. Terima kasih. Subsidi kepada output itu juga ada dalam pemikiran saya. Tapi kita akan cuba berbincang dengan lebih mendalam tentang keupayaan-keupayaan terutama sekali. Kita kena lihat pesawah-pesawah yang berskala kecil. Bagaimana mereka nak dapat hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan berskala besar. Nanti kalau kita buat output dengan tidak ada penyelesaian awalnya, maka yang akan dapat subsidi yang besar nanti yang berskala besar. Ya, ini dalam perbincangan insya-Allah. Pandangan yang berhormat Bukit Gantang itu memang dalam perhatian kita. Berhormat Menteri, sikit tadi berkaitan harga lantai padi tadi ya. Kerajaan tak dan jawab. Ketika sudah pun ada peningkatan di segi harga lantai jadi RM1,300, itu sangat baik. Namun keluhan para petani kita, jumlah itu masih belum dapat menampung kos-kos mereka yang semakin tinggi ya, harga input, harga racun, harga baja dan sebagainya. Jadi komitmen harga itu sebenarnya terletak pada penghilang-penghilang ya. Jadi kerajaan yang menentukan. Ketika baru-baru ini penghilang menaikkan hingga RM1,700 harga lantai. Mereka boleh naik tinggi pun.
Mungkin kerana ada agenda lain mungkin yang mereka nak dapat daripada petani. Tapi maknanya boleh tak Kementerian melihat ada lagi sedikit kenaikan kalau dapat RM1,500 harga lantai itu sangat-sangat baik untuk petani-petani kita. Terima kasih. Saya juga menerima memorandum dari para petani. Mereka memanglah hendak kalau boleh sampai ke RM1,500. Tapi buat masa ini, pihak Kementerian Keuangan memikirkan sekadar RM1,300 dahulu. Dan perkara itu kita boleh bincang lagi selepas ini kerana kita kena semua berpuas hati pada semua pihak. Dia kena puas hati pihak penanam, pengilang, pemborong, pengguna. Dan kalaulah kita naik begitu tinggi dan sebagainya, maka akan melibatkan, kalau tidak ada subsidi akan berlaku kenaikan harga beras. Apa pula pengguna yang ramai ini. Jadi nak seimbangkan ke semua itu, kita harap semua win-win situation itu yang kita nak. Kita tak boleh memuas hati satu pihak dan pihak yang lain, dan yang paling besar ialah pihak pengguna dan juga pihak penanam padi itu. Dua golongan ini memang kerajaan selalunya melihat untuk membantu kedua-dua golongan ini. Menteri, Harga lantai Menteri. padi. Yang Berhormat Menteri. Sikit, Menteri. Titiwangsa. Sila. Nanti bagi. Saya setujulah. Ya, sila. Berhormat Menteri, saya setujulah kerajaan cuba mengimbangi ini. Tapi kita ada satu faktor yang sangat penting juga kita mempertimbangkan, iaitu ketidakcukupan production beras putih tempatan. Sebab kita tahu kita cuma ada 62% saja, 61-62%. Jadi kalau kita nak seimbangkan di antara pesawar, pengilang, pengedar dan peruncit, kita ingin meningkatkan harga padi supaya ramai pesawar-pesawar ini berminat untuk tanam padi. Sebab dia dapat untung yang agak munasabah. Kemudian kita dalam masa yang sama apabila kita sekat harga RM26 ini, adakah Mohd Menteri merasakan bahawa itu sudah jadi macam dah tak balance? Dalam satu peringkat, pesawar nak harga padi yang baik. Kemudian bila nak jual tak boleh lebih daripada RM26. Sedangkan beras-beras import semua boleh jual. Bagaimanakah kita mengimbangi ini untuk memastikan bahawa satu hari nanti kita mempunyai beras yang mencukupi yang dikeluarkan oleh negara kita. Sebab kita ada short lebih kurang 37%. Apakah tindakan Menteri jangka masa panjang atau kerajaan untuk memastikan benda ini? Macam saya sebut tadi lah, kerajaan bertindak untuk balance supaya rakyat pihak majoritinya berpuas hati. Itu yang kalau nak ikut perbandingan harga ini RM2.60 ini sekilo adalah harga tahun 2008. Saya ingat saya tingkatan 5 dulu mi rebus RM1. Kalau bubur telur RM1.20. Tapi sekarang mi rebus sudah RM6, RM7. Tapi kita tengok harga beras 2008 RM26 untuk 10 kilo sampai sekarang. Jadi apakah perlu perubahan harga itu? Sebab itulah kita lihat Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, KPKM kena berbincang. Dan supaya kalau berlaku kenaikan dan sebagainya, ia dapat dinikmati oleh semua pihak, win-win. Jadi pandangan Titiwangsa itu berkali-kali beliau mengatakan supaya biarlah sikit sebanyak pasaran menentukan daripada kongkongan itu. Tapi kita akan lihat ini dari masa ke semasa. Perdana Menteri kita ni amat susah untuk menaikkan suatu harga. Dia berbincang berkali-kali, walaupun saya mengadu kepada Menteri Keuangan, lepas tu mengadu pada Perdana Menteri, tapi dia tetap dengan pandangan-pandangannya, sikap pro rakyat itu. Sebab itulah kita, insyaAllah pandangan Titiwangsa itu memang pandangan seorang ahli perniagaan, ahli ekonomi yang terlibat lama. Dan kita kalaulah berlaku misalnya perubahan ini, kita harap ia tidak menjadi, yang pentingnya tidak menjadi masalah besar kepada majoriti rakyat. Menteri, itu yang paling penting. Menteri, last sekali Menteri, satu lagi. Saya bukanlah untuk komersial sangat.
Cuma saya nak pastikan bahawa peningkatan harga itu cukup untuk semua peringkat, sama ada pesawar, pengilang, pengedar dan juga peruncit untung. Kita kontrol keuntungan mereka, tapi jangan sampai dia tak untung. Tapi kalau harga padi meningkat, harga jualan beras daripada 2008 sampai sekarang sama, jadi saya takut lama-lama kilang pun tutup. Akhirnya kita suka orang tanam padi, kita naikkan pesawat tapi orang lain semua sangkut. Jadi saya rasa benda ni tak boleh tunggu lama-lama ni sebenarnya 2008 sehingga 2023 ni tak naik. Zakat fitrah pun naik. Saya Yang Berhormat Titi Wangsa, ingat pandangan itu didengar sekarang oleh semua pihak dan kita akan sanggup berbincang dengan lebih teliti, dengan lebih bersungguh-sungguh. Saya sebut tadi, sebarang berlaku perubahan, kita harap semua pihak, kalau semua pihak tak puas hati, penanam padi tak puas hati, pengguna tak puas hati, pengilang tak puas hati, pemborong tak puas hati, kalau semua tak puas hati, itu tanda berlaku keadilan. Ya, Teraja. Kalau satu puak puas hati, satu puak tidak puas hati, itu tidak keadilan. Jadi semua puas hati keadilan, semua tak puas hati pun sebenarnya keadilan juga. Yang Berhormat Menteri. Muar ke arau lo? Arau dulu. Muar. Sekejap saja. Yang Berhormat Menteri, saya ingin arau puji depan. usaha Yang Berhormat Menteri, Kementerian dan Timbalan Menteri yang sentiasa memerangi usaha beberapa pihak pengilang untuk sorok beras. Yang baru-baru ini 180 tan, 50 tan, 60 tan. Cuma persoalan saya apabila saya lihat akta tersebut, Akta Kawalan Padi dan Beras, walaupun pengilang yang didapati menyembunyikan beras, ya, yang mereka dapat keuntungan ratusan ribu ringgit, tetapi jikalau mereka disabitkan dan didapati bersalah, mereka hanya perlu membayar RM25,000. Bukankah itu tidak mencukupi di mana mereka boleh untung ratusan ribu, tetapi kalau didakwa dan salah, mereka hanya kena fine RM25,000. Terima kasih. Menteri, boleh saya bagi satu cadangan. Arau sila Arau. Yang Berhormat, kenaikan harga padi, terima kasih banyaklah Berhormat kenaikan harga padi bawah ni. Tapi bila harga padi naik dalam masa seminggu, tiba-tiba perkhidmatan pertanian juga naik mendadak sekaligus macam tu. Saya bagi contoh Yang Berhormat, Yang Berhormat telah memula dulu benih padi RM30. Lepas tu Yang Berhormat umum bawah ni RM40 dekat pintu Kelang. Dan MADA telah isiarkan harga benih RM45. Dia cuma isytihar saja, tapi barang tak ada. Sekarang ni kalau nak barang ni, boleh pergi beli kepada orang lain yang harganya RM60 ke RM65. Itu pun tak ada. Sekarang ni masalah besar di MADA sekarang ni, bendang dah siap tapi tak ada benih. Dan benih pula harga mahal. Yang Berhormat, benih naik, kemudian mesin padi naik sampai 130 ke 150. Ya. Kemudian traktor naik, drone naik, potong rumput naik, tabur baja naik, banggela yang mai tanam padi pun naik, semua naik. Jadi Yang Berhormat, kita lihat campur semua tu naik harga RM100, tapi yang perkhidmatan yang mereka terpaksa bayar RM200 lebih. Jadi saya setuju dengan cadangan supaya harga padi ni tak boleh naik macam tu. Kalau naik mendadak macam tu, jadi dia orang tak sempat hukum kita dengan kenaikan harga barang perkhidmatan pertanian. Saya cadangkan RM1,600 sebagai contoh. Sebab dengan cara itu petani tidak menghadapi masalah. Dalam keadaan sekarang masalah lagi bertambah sebab perkhidmatan pertanian telah pun naik. Terima kasih. Menteri, kalau saya boleh bagi satu cadangan. Saya dulu. Kecil sikit je saya nak tambah sebab pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih Kota Raja. Saya simpati sebab mengadu pada Menteri Kewangan pun tak dilayan. Pada Kota Raja sebagai Menteri Pertanian, pada Menteri Kewangan, Perdana Menteri pun tak layan. Saya nak cerita pengalaman saya sendiri. Untuk saya nak mengadu dekat Kota Raja lah, Yang Berhormat Kota Raja. Kerana saya sendiri sebelum saya menjadi ahli parlimen, saya bekerja, saya letak jawatan. Sebelum saya bertanding 2018, saya buat bendang sendiri. Jadi kos buat bendang, proses daripada permulaan sehingga harvest, sehingga kita orang kata mukui padi lah bahasa dia. Kita mukui padi lah ni pakai mesin padi. Kos dia 1 relung. Di Kedah dia panggil 1 relung. Untuk makluman semua ni pengalaman saya sendiri buat bendang. Daripada benih badai, mesin traktor, tabuk benih, tabuk baja, racun sampai harvest.
kos satu relung RM1,200 sehingga RM1,250. Jadi kos ni tinggi bila kita ada satu tan RM1,300. Kami tengok orang tak berminat nak buat bendang. Jadi saya kebetulan, saya pun paksa kena pajak bendang saya kat orang lain sebab saya nak jadi wakil rakyat. Jadi saya nak mengadu kat Kota Raja, faham tu. Kota Raja dengan saya ni, kami sama-sama duduk dalam kelompok bendang saja masa tu. Jadi kita faham. Menteri, boleh saya bagi satu minit saja. Tadi Menteri mengatakan semua pihak tidak gembira. Tapi saya ada satu cadangan untuk membolehkan semua pihak gembira dalam keadaan yang sedia ada. Iaitu kementerian mesti cari satu equilibrium, timbang equilibrium maksudnya satu Faham. keseimbangan di mana semua pihak untung, tapi untung yang berpatutan. Dengan cara itu barulah semua pihak boleh niaga, boleh cucuk tanam dengan ada keuntungan, semua gembira. Sebelum kita naikkan mana-mana satu kos ataupun jualan padi dan sebagainya, kerajaan mestilah duduk bersama satu jawatan kuasa memastikan keseimbangan ini dapat dicapai dan semua orang akan gembira. Terima kasih. Terima kasih. Saya kata tadi itu bidalan saja. Kalau semua tak puas hatinya adil. Semua puas hati pun adil. Macam pembagian kursi pilihan raya. Tak ada parti yang puas hati. Kalau dalam komponen. Bila semua tak puas hati itu, ada keadilan di situ. Saya yakin pandangan daripada ahli-ahli parlimen, pembangkang ataupun pihak kerajaan nampaknya senada hal padi ini. Kita harap Menteri Keuangan dan Perdana Menteri mendengar dan dengan serius hal ini dan akan membuat perubahan. Perdana Menteri ini dia concern sebab dia biasa jadi Menteri Pertanian dulu. Macam jualan farma dan sebagainya itu diantaranya diaktifkan di zaman Menteri Pertanian Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi dia faham hal nadi petani ini. Sebab itu yang mengumumkan kenaikan subsidi sebanyak RM500 pada 2 bulan yang lalu itu daripada beliau sendiri setelah meneliti melihat keadaan yang berlaku. Memanglah harga lantai padi merupakan asas dalam penetapan harga pasaran beras. Tadi MUA mengatakan denda terlalu rendah. Itu kena berlaku pindaan supaya syarikat-syarikat ini kalau RM25,000 itu sikit lah pada mereka. Kita boleh pindah pada masa akan datang bergantung kepada pihak AG untuk menentukan denda yang lebih munasabah terutama kepada syarikat-syarikat besar. Harga lantai padi yang tinggi boleh mengganggu kestabilan harga pasaran beras tempatan yang akhirnya akan membebankan pengguna. Dalam hal ini KPKM telah mengadakan sesi libat urus pada 25 Oktober 2023 bersama-sama Persatuan Pengilang-Pengilang Padi, Persatuan Pesawat, PPK dan daripada libat urus itulah lahir saranan-saranan dan pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh pihak kita. KPKM memandang serius akan perihal isu harga dan bekalan benih padi. Untuk pengetahuan arau, benih padi sah telah diedar sebanyak 240,000 kampit bermula 28 Oktober. Hari ini 30 ya, 2 hari lepas. Jadi akan sampailah kepada semua tempat, insya-Allah. Sedang diedarkan sekarang. Dalam sasaran seperti telah dibangkit kalau yang berhormat, Ulu Tengganu, Jerelun, Sabak Bernam, Sek, Kuala Kedah, Jerai dan Pokok Senar. Untuk maklumat ahli yang berhormat, keperluan beras benih padi sah adalah sebanyak 72,000 tan metrik atau 3.6 juta kampit setahun. Bagi memastikan bekalan beras padi sah mencukupi, Kementerian telah mengambil beberapa langkah. Pengeluaran surat arahan penjualan beras padi sah secara terus kepada Pertubuhan Peladang Kawasan dan Pesawah berkuat kuasa 11 Oktober 2023 untuk memastikan bekalan beras padi sah mencukupi untuk musim penanaman.
memantau dan mengawal ketat proses kelulusan ladang dan makmal terhadap 12 pengeluar padi sah berdasarkan SOP yang ditetapkan sebelum benih padi sah itu dijual kepada pesawah padi. Meluluskan kota sebanyak 151,200 kampit 20 kg benih padi sah untuk diedarkan kepada PPK dan pesawah di negeri Kedah. Bagi memastikan harga beras padi sah yang dijual adalah berpatutan, KPKM telah mengambil langkah seperti berikut. Penetapan harga maksima jualan beras padi sah bagi setiap 20 kg RM40 di pintu gudang. Pengeluaran manakala RM45 bagi harga runcit. Ini hasil perundingan berbagai pihak dan inilah keputusan yang diambil oleh pihak kerajaan. Penjualan beras padi sah yang dipakejkan bersama racun khusus bagi varieti padi CL220 sebelum ini hendaklah dijual secara berasingan. Hasil harga beras padi sah bagi varieti CL220 adalah pada harga maksima RM40 di pintu gudang dan RM45 di peringkat runcit. Kalau ada mana-mana tempat yang tidak mau dengan jual harga ini, sila membeli laporan kepada pihak kami. Kalau ada peluang saya sendiri akan pergi ke tempat yang enggan menjual dengan harga yang ditetapkan. Melakukan risikan dan penguatkuasaan secara berterusan bagi memastikan ketetapan harga ini dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak. Sekiranya terdapat sebarang permasalahan berkaitan pesawah atau mana pihak berkepentingan, disaran membuat aduan berkaitan sewajarnya dengan segera kepada Kawalan Padi dan Beras seperti juga Department of Agriculture, MADA dan LPP. Seterusnya mengeluarkan lesen runcit melalui kuasa Ketua Pengarah KPB di bawah peruntukan Seksyen 4 Akta Pengawalan Padi dan Beras 1994 kepada PPK dan syarikat untuk mengedarkan beras padi sah terus kepada pesawah. Saya ingat pengeluaran meningkatkan, saya dah banyak kali sebut soal padi berskala besar, hendaklah menggunakan baja yang baru dan peruntukan dalam belanjawan tahun ini diperuntukkan untuk baja organik dan sebagainya, smart SBB dan pembukaan ladang padi. Kita mahu jelapang padi yang kedua dibuka di Sabah dan di Sarawak dan perlibatan Faircraft dalam perundingan untuk membuka ladang padi di Sarawak itu ke arah meningkatkan hasil. Dan pada minggu yang lalu, Menteri Besar Johor datang dengan rombongan yang besar berbincang dengan Kementerian Pertanian apakah langkah-langkah yang boleh disumbangkan oleh Kerajaan Johor dan Kerajaan Persekutuan untuk memajukan lagi, meningkatkan hasil-hasil pertanian. Tawaran-tawaran Kerajaan Johor dan permintaan-permintaan mereka yang mereka dikemukakan oleh Menteri Besar dan rombongannya sendiri. Ini satu usaha yang begitu baik dilakukan oleh Kerajaan Johor kerana Kerajaan Johor menghasilkan barang-barang pertanian ini yang tertinggi di Malaysia dalam memberi produk di Malaysia ini dalam hal pemakanan di Malaysia ini. Mak Menteri, sikit lagi tambahan. Saya sangat menarik Tatian bila Mak Menteri sebut peluasan kawasan baru sawah kita. Khusus juga di Kedah, ya, kawasan Mada, kita pada beberapa tahun lepas kita mula proses untuk projek Mada Plus, iaitu memperluaskan wilayah Mada itu ke kawasan-kawasan baru termasuk di sebelah Pendang dan juga di sebelah Merbuk sebagainya. Tapi satu projek yang sekarang tertangguh di bawah kementerian yang belum nampak ada penyelesaian itu projek Jeniang Transfer ataupun projek peminahan air daripada Sungai Muda untuk dibuat satu empangan baru, empangan nauk yang akan menyalurkan kawasan-kawasan baru di sebelah Pendang Utara. Jadi saya mohon untuk kementerian mengambil perhatian dalam bajet, mungkin bajet tahun depan atau bila projek Jeniang Transfer ini perlu disiapkan selepas fasa 1 dah berjalan, fasa 2 masih belum nampak ada jalan dia. Jadi sudah pastilah ia memberi kerugian kalau projek ini tertangguh sejak sekian lama. Terima kasih. Akan ambil perhatian cadangan itu. Menteri, misalnya saya nak jawab saat padi keluar. Ya, Kejap keluar. Padi berskala yang panggil ala mini skincan.
Saya telah lihat 2 tempat berlaku, satu di Lat Seribu Sempadan Perlis Kedah, di mana hasil daripada 7 tan meningkat kepada lebih kurang 11 tan. Dan kemarin saya sendiri pergi terlibat menuai padi di Terengganu, di projek Ketara, di Kampung Gerai, Besut, di mana di situ dapat 4.1 tan, kemarin berjaya capai 7 tan. Arti peningkatan 3 tan. Itu sebab tanahnya itu belum dipulihkan lagi dengan bahan-bahan yang sesuai. Penanaman akan datang, akan diusahakan pulih tanah itu dan kita yakin ia akan meningkat. Kalau meningkat kepada 7 tan ke atas beberapa tempat, kita akan sampai kepada self-sufficient. Dan yang di Pendang itu, saya akan berperhatian kalau ada waktu, saya sendiri akan pergi melawat tempat itu. Bagi kita hal keterjaminan makanan ni, kita tolak hal pahaman politik dan sebagainya, sebab ini adalah hal kemanusiaan. Kita kena Jenayah transfer tu di SIP ni, Yang Menteri. Dia melibatkan daerah SIP, Pendang dan beberapa kawasan lain lah. Baik, terima kasih. Kota Raja saya pun tahu tu, panggil saya bersama dengan Kota Raja untuk bantu. Terima kasih. Menteri. Dan sila keluar. Ya, terima kasih Menteri kerana dah disebut berkenaan negeri Johor. Sebagai wakil rakyat negeri Johor, saya memang mengalu-alukan kalau kita boleh merapatkan perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Johor untuk meningkatkan hasil makanan. Tapi apa masalah di negeri Johor, apa yang saya lihat adalah ramai petani walaupun mempunyai tanah persendirian pun mereka tidak berusaha kerana ada isu gajah khasnya dari Central sehingga Pantai Timur. Saya rasa itu adalah salah satu masalah besar walaupun tidak di bawah kementerian menteri, tetapi kita perlu usaha cross ministry antara kementerian menteri dengan juga Kementerian Alam Sekitar supaya masalah ni diatasi. Kalau tidak, betapa banyak, betapa luas tanah kita ada pun, petani tidak akan usahakan. Terima kasih. Boleh Menteri Pertanian. Terima kasih. Satu lagi daripada Johor juga. Sikit saja. Ni berkaitan dengan beras dan saya nak jawab apungan ayam ni. Sikit saja. Terima kasih. Ia berkaitan dengan sawah. Kalau katakan di Kedah, di Perak, di Kelantan ada sawah. Sebenarnya di Johor pun ada. Cuma masalah pengairan yang menyebabkan petani tak dapat mengeluarkan hasil yang baik, iaitu di Endau. Saya mengharapkan kalau boleh, Sri Gading mengharapkan kalau boleh perjanjian dengan kerajaan Johor itu ada dilaksanakan. Kalau boleh ambil perhatian jugalah tentang sawah di Endau dan juga di beberapa tempat di negeri Johor untuk dibangunkan dengan segera. Oleh kerana masalah besar kita sekarang, masalah kecukupan makanan, khasnya ruji kita beras. Dalam pertemuan dengan Menteri Besar Johor hari itu, kementerian ini meluluskan 3 juta ringgit untuk padi dan beras di Johor. Itu kadang kita begitu prihatin terhadap kearah usaha untuk mencukupkan beras di Malaysia ini. Di samping itu kita harap Sabah dan Sarawak kita akan terus bincang supaya kerajaan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah sedang mengenal pasti kawasan seluas 50,000 hektar di Sabah dan Sarawak bagi tujuan penanaman padi, dan kita kementerian ini juga akan memberi kerjasama. Begitulah juga tentang Sabah, kita harap mereka tidak rigid kepada benih padi 2 jenis saja. Kita harap mereka membuka kepada benih-benih padi yang baru, terutama yang dihasilkan oleh Mardi yang menampakkan penghasilannya yang agak tinggi di beberapa tempat. Dari segi bantuan subsidi input pertanian pula, KPKM memperuntukkan lebih 107 juta kepada hampir 43,000 orang pesawah padi di Sarawak pada tahun ini. Di samping itu, hampir 27,000 orang pesawah padi bukit atau padi huma di Sarawak menerima bantuan skim subsidi baja dan racun padi bukit. Untuk pengetahuan
SEK, projek Jeniang telah dimasukkan dalam projek pengairan 3 bilion yang diadakan di kawasan Mada. Ia termasuk sekali di situ. Baik, terima kasih Menteri. Terima kasih. Bagi menjawab persoalan yang dilontarkan oleh YB Pasir Gudang, rasa berhubung isu Bernas sebagai single gatekeeper, model pengesuaian Bernas adalah bersifat subsidi silang, cross subsidi, di mana keuntungan import akan digunapakai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kerajaan. Berbanding dengan perjanjian konsesi antara kerajaan dan Bernas sebelum ini, kerajaan telah membuat penambahbaikan dengan menetapkan supaya Bernas melaksanakan 10 obligasi sosial bagi pihak kerajaan bernilai 3.2 bilion yang meliputi pelbagai program dan insentif di sepanjang rantaian nilai industri bagi tempoh perjanjian konsesi baru. Pihak Bernas juga bersetuju berkongsi 30% daripada keuntungan bersih syarikat bersama 240,000 pesawah di seluruh negara. Kerajaan menyambut baik saranan dikemukakan oleh Yang Berhormat, namun dasar yang dilaksanakan pada ketika ini adalah masih relevan dalam mendapati situasi semasa. Prestasi Bernas selaku pengimport utama beras sentiasa dipantau dan diberikan penilaian oleh kerajaan melalui pencapaian key performance indicators yang telah ditetapkan dalam perjanjian konsesi tersebut. Kedudukan beras dalam negara ini, stokpilenya cukup sekurang-kurangnya untuk 5 bulan. So janganlah kita bimbang apa-apa hal kekurangan beras. Seterusnya saya akan hari ini memberi di antara yang bertanya selain daripada industri padi dan beras, ramai ahli yang berhormat berbahas dan membangkitkan isu yang berkaitan dengan sektor agro makanan negara. Tanjung Karam jelas sikit. Subsektor ternakan, tanaman dan perikanan. Alright guys, so itu dia isu beras ya yang menjadi isu hangat ya di Dewan Rakyat ya ketika sesi penggulungan daripada Datuk Seri Mat Sabuh sebagai Menteri Keterjaminan Makanan. Jadi kita boleh lihat ya, ada soalan yang sengaja memprovokasi, ada soalan yang bermotifkan politik, dan ada soalan-soalan yang memang mahu ya untuk membantu dan memberikan cadangan-cadangan yang baik ya, khususnya daripada MP kerajaan ketimbang daripada MP pembangkang daripada Parti PAS ya. Kita boleh nampak mereka tidak habis-habis bermain politik dan sebagainya. Ya, jadi sahabat semua, walau bagaimanapun dengan soalan-soalan yang bertali arus itu tenang ya dijawab oleh Datuk Seri Mat Sabuh. Dan kita harapkan segala perancangan khususnya isu beras ini dapat diselesaikan dan mengelakkan, mengurangkan ya kekhawatiran rakyat di luar sana. Terima kasih. Itu saja apa yang kita ingin sampaikan hari ini dan terima kasih juga kerana menonton. Dan akhirnya izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.